Mana kita? Ke surat Mami? Tajuk? Tajuk cerita apa? Sebelum tu oh, Fatihah tak habis ya? Sujud dah? Mami macam mana mau menjadi hidayah lagi? Sujud. Okey, kadang-kadang tak ni, kadang tak bawa buku. Okey. Sujud. Betul. Okey. Sujud. Okey. Tajuk sujud Sujud tu baru nak masuk ke? Baru nak masuk. Sujud dan duduk antara dua sujud. Betul. Nombor 12. Syaratnya solat 12. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika i'tidal, kita menzahirkan pujian kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Kita memahami bahawa segala yang kita peroleh dengan aturannya, kita tak ada kekuatan padanya. Dialah yang bangunkan kita, bangunkan alam seluruhnya sehingga terzahir makna keagungannya. Saat kita sedang berdiri tegak, diperintahkan kepada kita untuk turun sujud kepada Allah. Tadi kan kita rukuk mula-mula, kita dah tunduk. Kali alih-alih Allah suruh kita berdiri. Kita berdiri, i'tidal. Bila kita berdiri, kita sebut Rabbana walakal hamd. Kita puji Allah Ta'ala. Puji Allah sebab kita kena ingat, kita boleh berdiri ni pun Allah yang bagi. Aku dah tunduk dah tadi, Allah bagi aku tegak berdiri. Memang betul-betul bantuan daripada Allah. Aku sebenarnya tak mampu pun nak berdiri kalau bukan dengan bantuan daripada Allah. Okey, bila dah tegak berdiri, elok tegak berdiri, Allah suruh sujud pula. Tadi dah tunduk separuh, dah tegak berdiri elok, dah rasa kuat dah, boleh berdiri, Allah suruh sujud. Tunduk ke bawah, cium lantai ataupun tanah. Sujud adalah peringkat solat yang terbaik pada zahir dan batinnya. Oleh itu kita mestilah berada dalam khusyuk sepenuhnya, kerana kita sudah berada di penghujung kedudukan, kan, paling hujung, paling bawah sekali. Kedudukan yang menyebabkan kita tak mampu buat perkara lain lagi lepas daripada itu. Oleh itu para ulama mengatakan sujud itu ada 3 peringkat. Pada awalnya sujud anggota zahir, pada pertengahannya sujud dengan zikir serta tasbih memuji Allah. Maknanya lidah kita terus mengingati Allah, memuji Allah, hati kita pun ingat Allah. Tapi sujud yang pada penghujungnya, nihayahnya adalah seluruh hati, jiwa dan fikiran sujud pada keagungan Allah Ta'ala. Yang itulah sujud yang sebenar-benarnya. Kita ambil satu-satu dulu. Sujud yang zahir. Sujud yang zahir dulu, sebab dia akan mempengaruhi juga khusyuk kita dalam solat. Dia bukannya tak apa, yang zahir tak penting. Dia penting. Bagaimana anggota itu sujud? Anggota zahir dikira sujud dalam keadaan sempurna dengan turun daripada kedudukan yang tinggi hingga seluruh anggota dirapatkan terus ke bumi. Oleh sebab itu saat kita rukuk, diperintahkan terlebih dahulu untuk bangun i'tidal supaya terbenarnya makna sujud yang sebenar dalam keadaan kita berdiri tegak. Itu salah satu hikmah kenapa kita sujud lepas berdiri, bukannya daripada rukuk. Rukuk berdiri dulu, lepas tu sujud, supaya kita turun semua sekali. Daripada tegak berdiri, turun sampai ke bawah, turun habis. Kalau daripada rukuk, maknanya kita dah turun separuh, kita tinggal sambung aja turun, kan? Berbeza. Oleh sebab itu para ulama mengatakan i'tidal merupakan persiapan terbaik bagi hamba untuk memahami erti sujud kepada Yang Maha Kuasa. Jadi i'tidal itu sendiri penting. Walaupun i'tidal tu rukun pendek, kan, sekejap aja kita i'tidal, tapi dia sebenarnya persiapan kita untuk sujud supaya kita faham makna sujud yang sempurna. Hayatilah saat kita turun sujud kepada Allah. Rukun itu dilakukan dengan penuh beradab. Turun dengan meletakkan kedua lutut ke bumi, diikuti kedua tangan dan dahi, sehinggakan seluruh anggota yang 7 dirapatkan ke bumi, iaitu muka, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 jari-jari kaki yang dihadapkan ke arah kiblat. Kan? Ya, turun turun dengan beradab. Kita bukan main terjun tiruk, orang kata, main terjun je, yang penting sampai bawah. Tak.
Turun tu beradab. Letakkan lutut dulu, lepas tu baru tangan, lepas tu baru dahi, kan? Dan semua 7 anggota sujud tu ada atas lantai, kan? Hadapkan ke arah kiblat. Turun sujud ibarat orang yang sedang menyerah diri sepenuhnya. Orang serah diri, surrender pada Allah. So kita sujud ni betul-betul rasa kita daripada berdiri tegak, kita surrender kepada Allah SWT. Seolah waktu itu kita sampai ke tahap yang kita tak mampu nak buat apa lagi. Inilah yang membezakannya dengan rukun-rukun yang lain. Sujud ni paling indah sekali, ya, dia paling hebat lah. Betul-betul kita rasa aku memang berserah kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Dan sesungguhnya hanya saja orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang yang apabila diberi peringatan dengannya, mereka akan tunduk sujud, rebah dan sujud. Kharru sujada, dan rebah dan sujud. Ayat tu sambungnya wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka tidak takabur. Mereka tidak takabur. Ya, sujud kan hilang rasa takabur bila diingatkan tentang Allah. Kemudiannya sujud yang kedua yang nilainya lebih tinggi lagi adalah bukan sahaja fizikal kita bersujud, kita bertasbih, bertahmid, beristighfar dan berdoa pula ketika sujud. Jadi bila kita sujud, kita baca subhana, bertasbih memuji Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la, kan? Berzikir memuji Allah, menginsafi bahawa dialah Allah yang perlu untuk seluruh alam ini tunduk kepadanya. Bertasbihlah saat itu dengan penuh tadabbur, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi serta puji-pujian kepadanya. Jadi waktu kita sujud, kita bertasbih, kita ingatkan bahawasanya maha suci Allah, semua seluruh alam ini memerlukan kepada Allah, semuanya memuji-muji Allah, kan? Jadi ketika tu kita rasa yang kita ni hina, kita ni rendah, kita ni tak ada apa-apa, hilangkan segala takabur yang ada dalam hati kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selain bertasbih, sujud merupakan tempat seorang hamba mengadu kepada Tuhannya, memohon doa dan hajat, mengakui bahawasanya dia sangat cuai dalam melaksanakan kewajipan sebagai seorang hamba kepada Yang Maha Esa. Lalu dia bersungguh-sungguh memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Biar sujud itu waktu kita meluahkan perasaan kita, rasakan bahawasanya kita ni banyak dosa, kan? Kenapa kita sujud tu? Sebab nak minta ampun sangat-sangat pada Allah. Kan orang yang betul-betul bersungguh-sungguh nak minta ampun pada Allah, dia tunduk sungguh-sungguh, kan? Bukan minta ampun dalam keadaan sombong, kan? Orang kalau sesama manusia pun minta ampun, kan, dia akan tunduk kalau minta maaf, kan? Dia tak ada, oi sorry oi. Itu bukan minta maaf, kan? Itu bukan minta ampun. Minta ampun kan rasa salah, aku minta maaf, aku tahu aku salah, tolong maafkan saya, kan? Kita tunduk. Dan tunduk yang sebenar-benar pada Allah dalam keadaan sujud, betul-betul minta ampun sangat-sangat pada Allah. Ini satu lagi doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Yang dalam kotak tu, itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Selain daripada subhana rabbiyal a'la, Nabi juga baca doa ini. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunkan aku dosa aku semuanya sekali. Kullahu, diqqahu wa jillah, yang detail, yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Wajillah, wa awwalahu wa akhirah, awalnya dan akhirnya, maknanya semua sekali lah. Wa alaniyatah wa sirrah, dan yang terzahir maupun yang tersembunyi. Minta sungguh-sungguh keampunan daripada Allah Ta'ala. Cuba hafal, kan? Rasa boleh hafal kot, tak panjang sangat, kan? Allahumma ghfirli dhanbi kullahu, diqqahu wa jillah. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya sekali. Kalau boleh, kalau rasa panjang sangat nak baca sampai habis tu, ambil separuh-separuh dulu. Ambil separuh-separuh. Kita dah baca subhana rabbiyal a'la bihamdihi, lepas tu ataupun kita gantikan, sama ada kita sambung lepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca Allahumma ighfirli dhanbi kullahu, ataupun kita ganti.
Maksudnya sujud yang ini kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud satu lagi kita baca Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah akhiran awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Baca. Maknanya ganti kepada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh je. Nak baca dua-dua takut lambat. Lagi-lagi kalau kita sembahyang berjemaah. Kalau kita ikut imam, nanti imam dah bangkit diri, kita tak bangun-bangun lagi. Takut kita kalut nanti. Jadi cara dia adalah ganti. Kalau kita sembahyang seorang, tak apalah. Sembahyang seorang, bacalah. Baca dua-dua. Dah baca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Baca pula Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Okey. Saat kita merendahkan diri, menzahirkan kelemahan di hadapan Allah yang Maha Esa, rahmat dilimpahkan sebanyak-banyaknya oleh Allah. Ketenangan mengisi jiwa, terasa sangat dekat pada pencipta yang Maha Esa. Nabi SAW mengajar kita untuk banyakkan doa pada Allah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih. Apa dia? Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah apabila dia dalam keadaan bersujud. Maka banyakkanlah berdoa. So banyakkan doa, sebab rasa waktu tu rahmat Allah paling mencurah-curah. Kita tengah rasa seronok sangat boleh sujud. Sebab waktu tu lah rahmat Allah paling mencurah-curah. Sebab kita rasa sungguh kita adalah hamba. Allah makbulkan permintaan hambanya. Allah suka kita meminta-minta padanya. Waktu sujud adalah saat terbaik untuk berdoa, kerana ketika itu kita sedar kita adalah hambanya. Kita meletakkan dahi dan wajah kita ke lantai, tempat yang baru saja dipijak oleh ramai manusia. Tak kira apa status kita dalam masyarakat, kita meletakkan anggota kita paling mulia, yang paling mulia, muka, di bawah sekali. Muka adalah anggota yang paling mulia, diletakkan di tempat yang paling bawah sekali, tempat orang baru pijak. Yang baru pijak tu pula orang yang mungkin statusnya dalam masyarakat jauh lebih rendah daripada kita. Kita boleh sujud dekat tempat tu, tak ada masalah. Yang baru pijak contohnya orang yang hamba, yang sujud siapa dia? Seorang raja. Boleh saja, tak ada masalah, sebab kita rasa kita adalah hamba pada Allah Ta'ala. Ketika itulah doa kita benar-benar penuh pengharapan daripada seorang hamba. Selain daripada itu tadi, bahkan lebih bawah daripada punggung kita sendiri, muka lagi bawah daripada punggung, dan selari pula dengan kaki kita dan kaki orang lain. Muka kita ni kita letak selari dengan kaki kita dengan kaki orang lain. Kaki orang kat depan kita, selari je muka kita dengan kaki dia. Waktu lain kita tak akan izinkan macam tu. Ada orang nak izinkan letak tapak kaki orang kat muka dia? Tak ada. Kita tak akan izinkan. Dan main-main pun tak akan bagi. Bukan kata serius, main pun kita tak bagi. Letak kaki kat muka kita. Budak pun kita tak bagi. Budak kecil nak main-main contohnya kan. Dia pergi letak kaki dekat muka nenek dia, dekat muka tok dia. Tak bagi kita. Jangan, kaki tak mau letak dekat muka. Kita tak akan bagi. Ini kan pula kita secara sukarela letak muka kita selari dengan kaki orang depan. Kena pula kaki dia pakai stokin sebulan tak basuh. Tetap kita kena letak juga muka kita kat situ. Kena pula kapet tepus gigi berbau. Tetap kita letak muka kita kat situ. Tak pedulilah, kita adalah hamba pada Allah. Betul-betul kita sedar yang kita ni adalah seorang hamba. Allah Ta'ala makbulkan doa yang betul-betul penuh pengharapan daripada seorang hamba. Banyakkanlah berdoa ketika ini. Yang penting doa itu dipohon dalam bahasa Arab, kerana kita sedang solat.
luahkan segala permintaan kepada Allah. Carilah doa-doa yang terbaik antara terkandung dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Carilah doa-doa yang kita boleh baca. Dan waktu sujud ni, carilah sebanyak-banyaknya doa yang kita boleh baca, doa-doa yang dalam bahasa Arab. Paling tidak bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun minta ampun pada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun banyak-banyak. Ini antara perkara yang perlu kita buat ketika sujud. Waktu sujud ni dia tak ada alasan untuk kita diam. Kalau imam bangkit lambat sangat nak berdiri, kan? Imam sakit pinggang, letih, nak tunggu dia berdiri tu lambat, slow motion. Dari sujud nak berdiri, dia sakit pinggang, lambat dia nak straightkan pinggang dia. Allah nampak panjang pula nyawa dia. Tapi kita nak sampai dekat diri tu lama, kita dah habis dah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya. Tunggu imam bangkit. Nak berdiri dulu tak boleh. Kan? Haram. Kena tunggulah. Tunggu termenung. Rugilah kita. Sujud ni sepatutnya tak ada ruang untuk kita diam. Selagi mana kita boleh doa-doa banyak-banyak waktu tu. Dah habis baca subhanallah bihamdi, doa sebanyak-banyak. Jangan diam. Rugi kita kalau waktu sujud tu kita diam, sebab waktu tu kita paling dekat dengan Allah Taala. Waktu paling dekat dengan Allah sekali kita diam, ya Allah ruginya. Macam orang dekat padang Arafah tu, waktu yang doa mustajab semua, sekali dia pergi tidur. Kita kata Allah ruginya waktu ni hampir nak pergi tidur. Waktu ni lah orang nak banyakkan doa sekali, elok pula dia berdengkur. Rugi. Jadi waktu sujud kita senyap je. Rugi sungguh. Doa lah banyak-banyak. Waktu tu doa mustajab. So carilah. Kalau rasa macam tak boleh juga, tak hafal juga doa-doa apa yang ada tu, cari doa-doa yang boleh kita baca. Lagi, ketiga, hati sujud kepada Allah. Bagaimana pula hati mampu untuk sujud pada Allah? Tadi kita sebut fizikal, selesai. Lidah, selesai. So yang ketiga adalah hati. Hati berada dalam keadaan meninggi diri apabila merasakan dirinya tak memerlukan pergantungan pada Allah. Apabila terzahir makna keagungan Allah, menyedari perlunya berpaut kepada Allah, insaf kelemahan diri, hati akan tunduk pada ketinggian Allah. Tak ada lagi tempat untuk kita bersandar selain Allah. Itu hati yang betul-betul sujud, sebab dia sedar dia hanya memerlukan Allah. Sujud merupakan peringkat terakhir dalam jiwa manusia. Apabila hati dah sujud, bermakna dia telah sampai pada Allah Ta'ala. Itu kemuncak orang yang soleh, orang betul yang betul-betul soleh adalah apabila hati dia dah sujud pada Allah. Oleh sebab itu golongan yang dekat pada Allah berkata, apabila hati telah sujud pada Allah, dia tidak akan bangun selama-lamanya. Sebab dia dah sedar betul-betul dia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia hanya tunduk pada Allah, dia tak tunduk dah kepada makhluk. Itu yang sebenar-benar hamba yang paling dekat dengan Allah. Bila hati dah sujud pada Allah, berterusan jiwa kita dalam keadaan sujud, berjalan dalam keadaan sujud, bergerak dalam keadaan sujud, berbicara dalam keadaan sujud, melakukan setiap pekerjaan dalam keadaan sujud. Maksudnya hati yang sujud, hati dia sentiasa sujud pada Allah. Dia bersembang dengan makhluk pun, hati dia sujud pada Allah. Dia tahu makhluk tak ada apa-apa, Allah saja yang ada. Bila dia berjalan pun, hati dia sujud pada Allah. Bila dia buat kerja apa pun, hati dia sujud pada Allah. Seluruh waktu dia sujud pada Allah. Oleh sebab itu Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum dalam Al-Quran yang mempunyai sifat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Allah Ta'ala puji para sahabat dengan sujud. Macam mana?
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan baginda, para sahabat, asyidda 'alal kuffar, keras pada orang kafir, ruhama bainahum, berkasih sayang antara mereka, maknanya antara orang Islam. Tarahum ruk'an sujada, engkau tengok mereka rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallah, mengharapkan limpah kurnia daripada Allah, waridwana, dan juga keridaan Allah. Simahum fi wujuhihim, tanda pada wajah mereka, tanda maknanya mereka ni orang yang baik, ada pada mereka min asaris sujud, kesan daripada sujud. Kesan daripada sujud, kalau kita tengok para ulama tafsir sebut, maksudnya muka tu terkesan, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya, satu. Yang kedua, ulama tafsir kata, maksud kesan pada muka kerana banyaknya sujud adalah pada mata yang nampak kurang tidur, mata yang bengkak, mata yang ada eye bag. Walaupun kita banyak juga, bukan pasal banyak sujud, tapi tak cukup tidur dengan sebab lain. Jadi dalam Quran bila sebut, jadi ulama tafsir biasa disebutkan dua ni, bercahaya ataupun pada mata, bukan pada dahi. Ingat hadis ni sebut kesan pada wajah mereka, bukan kesan pada dahi mereka. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW dengan para sahabat, kita tak jumpa pula hadis kata Nabi dahinya hitam. Tak ada, kan? Yang ada bengkak kaki kerana banyaknya solat, bukan bengkaknya dahi. Okey, jadi bukan maksud ayat ni dahi yang hitam, tak. Tanda, jadi tanda yang ada pada wajah, yang paling ramai ulama sebut adalah wajah mereka yang bercahaya kerana banyaknya mereka sujud pada Allah. Ulama tasawuf menyatakan banyak sujud itu bukan semata-mata sujud yang fizikal, tapi juga sujudnya hati mereka. Para sahabat, hati mereka telah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tunduk pada Allah taala. Kita tengok macam mana cerita-cerita para sahabat, kan, kisah-kisah para sahabat, masya-Allah, macam mana mereka ni betul-betul menjadi hamba Allah taala, bukan hamba pada makhluk, bukan hamba pada dunia, bukan hamba pada nafsu, bukan hamba, tapi bukan hamba pada apa-apa pun, sebab mereka berani berjuang di jalan Allah, kan, berperang di jalan Allah dan sebagainya, sebab hati dah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya alam pula tunduk berkhidmat kepada hambanya yang tunduk kepada Allah. Ulama menjelaskan Allah memuliakan anak Adam mengatasi seluruh makhluk yang lain dengan menjadikan tasbih mereka memuji Allah ini dengan pilihannya sendiri, pilihan Allah. Allah menjadikan tasbih ini sebagai simbolik pengabdian diri manusia yang tunduk kepadanya, kan kita baca subhana rabbiyal a'la, itu Allah yang ajar. Dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Sebagaimana kita tahu seluruh alam ini tunduk kepada Allah dan bertasbih kepadanya secara semula jadi siang dan malam, kita juga perlu menyadari bahawa alam ini merasa tenang dan rehat dengan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Alam ini semuanya bertasbih memuji Allah. Alam ini juga dia jadi tenang apabila banyak hamba yang mentaati Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jenazah yang lalu di sisi baginda. Faqal mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih maksudnya berehat. Mustarah minhu, orang pula berehat daripada dia, yang lain berehat daripada dia. Mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarah anhu. Wahai Rasulullah, apa dia maksud mustarih dan mustarah anhu tu? Mustarah minhu. Maka Nabi SAW jawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang yang beriman, dia berehat daripada kepenatan dunia dan kesakitan dunia kepada rahmat Allah Ta'ala.
Berehat dia, rest in peace, yang betul-betul orang yang beriman saja. Dia berehat, al-mustarih, orang yang berehat. Jadi meninggal dunia tu berehat, tenang dia, dah habis dah segala penyakit-penyakit, dah tak ada dah segala macam penyakit, dah tak ada. Memang kalau kita tengok orang sakit meninggal dia tenang dah. Kadang-kadang kita pula rasa lega bila tengok, sebab dia dah tak sakit lagi dah. Tapi bukan itu saja maksud dia. Segala kepenatan dunia ni, dia hanya akan rehat bila dia mati. Ni orang yang beriman. Orang yang beriman, kematian adalah kerehatan bagi dia. Dia dah relax. Manakala orang yang melakukan dosa, orang yang maksiat, ahli deraka, orang deraka, orang kafir, wal abdul fajir yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Orang yang jahat pula, orang lain berehat daripada dia, sama ada hamba-hamba Allah, negara berehat daripada dia, pokok pun berehat daripada dia, binatang pun akan berehat daripada dia. Maksudnya selamat daripada kejahatan dia. Binatang pun lega dia mati. Lembu tengok dia, mati pun dia, tenang sikit aku. Kalau aku hidup, tak tenang aku dia, ada dia. Maknanya lembu pun seronok dia mati. Bayangkan, rehat. Binatang pun rehat bila tengok dia mati. Dia rehat ke tak? Tak. Dia tak berehat. Dia masuk ke alam yang satu lagi, maka dia pula akan lebih teruk lagi daripada alam sebelumnya. Dia penat dekat dunia, lagi penat dekat dalam kubur. Na'udzubillah. Tapi bagi orang yang beriman, penat dekat dunia, dalam kubur dia berehat. Dia mendapat taman-taman syurga di dalam kubur. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita taman-taman syurga. Allahumma amin. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa alam ini sukakan seorang yang berusaha membimbing manusia menuju jalan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu 'alas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasi al-khaira." Sungguhnya Allah dan malaikatnya dan ahli langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di dalam laut pun akan mendoakan kebaikan kepada guru kebaikan manusia. Kan maksudnya alam ini pun seronok dengan orang yang baik. Sampai semut pun rasa mendoakan, semut pun nak mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuklah dalam golongan tu, orang yang mengajar kebaikan. Oleh itu berusahalah untuk menjadi hamba yang sentiasa tunduk dan sujud kepada Allah sepanjang waktu kepadanya, nescaya seluruh alam ini akan tunduk berkhidmat kepadanya. Kalau kita tengok, kenapa para wali-wali Allah Ta'ala kan, kalau kita tengok dia orang boleh buat macam-macam, sampai dia boleh bercakap dengan binatang kadang-kadang, dia boleh arahkan, dia boleh sebut gitu begini, bahkan pada awan, pada langit, pada awan, angin dan sebagainya. Kadang-kadang kita baca kan karamah para wali Allah Ta'ala ni, ada betul dahsyat juga. Dia jalan atas air, dia tak jatuh apa semua kan. Macam mana? Sebab alam pun tunduk pada dia. Betul lah dengan kekuasaan Allah pastinya, kan? Tetapi alam pun seronok untuk tunduk pada dia. Dia bukan buat magic, dia bukan buat sihir, bukan. Tapi alam pun tunduk kepada dia. Yang kita dengar kata apa, wali Allah Ta'ala ni boleh pergi ke Mekah dalam tempoh yang sekejap saja, boleh jalan kaki. Sekejap orang tengok dia dekat Kedah, sekejap lagi tengok orang jumpa dekat Mekah. Bukannya apa, bukannya cerita magic dan bukannya pelanduk dua serupa ni, memang sungguh-sungguh dia. Contohnya wali-wali Allah, cerita-cerita dulu kan kita baca. Benda tu bukan mustahil sebenarnya, benda tu boleh je jadi. Jadi panggil sebagai karamah, kan? Allah bagi kemuliaan. Tapi macam mana Allah bagi kemuliaan tu? Salah satunya dengan alam tu tunduk pada dia.
Jadi kita ni nak harapkan kenderaan kita tunduk pada kita, itu pun dah alhamdulillah sangat dah. Kan, kenderaan tu tunduk pada kita. Kita suruh dia jalan, dia jalan. Tapi dia boleh je tak mau jalan, kita suruh dia jalan. Kan? Tiba-tiba dia rosak, dia tak mau jalan. Kita suruh dia jalan, dia tak mau jalan. Boleh je jadi macam tu. Itu kereta yang kita rasa kita mampu untuk menggerakkan. Sebab bila kita naik kereta, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tuhan yang menggerakkan, Maha suci Tuhan yang menggerakkan untuk kami kenderaan ini, sedangkan kami tak mampu pun ke atas dia. Kita tak mampu pun sebenarnya menggerakkan kenderaan. Allah yang menggerakkan. Jadi alam ni semua sekali dia tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni pun rasa seronok kalau dia boleh buat sesuatu untuk yang kita kata apa? Untuk orang yang tunduk kepada Allah Taala, orang yang sujud dengan sebenar-benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita baca sikitlah perhabis bab ni. Sikit je, duduk antara dua sujud ni sikit je. Dalam keadaan seluruh jiwa dan diserahkan kepada Allah, anggota dan hati semuanya sujud pada keagungan Allah. Diperintahkan kita untuk angkat kepala sat menghadap Allah, lepas tu sujud balik. Duduk antara dua sujud kan macam tu kan. Kita dah sujud, diperintahkan untuk duduk, lepas tu sujud semula. Begitulah keadaan seorang hamba yang hanya patuh pada perintah Tuhannya. Seluruh pergerakan hanyalah berpandukan petunjuknya. Jadi walaupun kita sujud tu, kita berasa sujud lah yang paling hebat, yang paling best sekali, tapi kita tunduk pada perintah Allah. Allah suruh duduk sekejap, sujud balik. Kalaulah kita ni disuruh oleh makhluk lain, oleh manusia, mungkin kita akan komplain. Dah elok-elok tadi hang suruh macam ni, hang suruh batal balik. Kalau kita kan, kalau manusia sama manusia. Tapi kita ingat, kita hamba Allah Ta'ala. Kita tengah sujud, Allah suruh duduk, betul sujud balik. Kita buat. Tak banyak songeh, tak banyak soal. Sebab kita memang hamba Allah. Allah izinkan untuk kita saat itu mohon doa kepadanya. Tiada yang mampu dipinta saat itu selain daripada keampunan, kerahmatan, hidayah, taufik daripadanya. Ucapkanlah dengan hati seorang hamba yang penuh dengan penyesalan terhadap kecuaiannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Fahamkan betul-betul setiap perkataan tu. Rasakan betul-betul yang kita baca tu, tiap-tiap itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Rabbi, perkataan pertama adalah Rabbi, Tuhanku. Tuhan, Tuhan. Kita sebut dulu Rabb. Kita tak terus ighfirli, ampunkan aku. Tak, kita sebut Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku. Kalimah pertama kita Rabb. Memahami bahawa dialah Allah yang memiliki dan mengatur segalanya. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia yang maha mengampunkan. Jadi kita pun gunakan perkataan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Padahal kita memang tengah bercakap dengan Tuhan. Kalau kita tak sebut Rabb dulu pun boleh je. Solat ni memang kita bercakap dengan Allah je. Boleh je, duduk-duduk je, Ighfirli. Tapi tak, Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku, minta ampun. Warhamni, rahmati aku, kasihani aku. Wajburni, tampunglah kekuranganku, tampallah. Warfa'ni, angkat aku. Warzuqni, rezekikan aku. Wahdini, hidayahkan aku. Wa'afini, afiatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri, janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa dan semua sekali, jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita tengok ke sini, kita minta sungguh-sungguh pada Allah SWT, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Walaupun kita tahu kita banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Ya Allah ampunkan aku, rahmati aku, tampallah segala macam kekurangan yang ada pada aku.
Angkatlah kedudukan aku sampai aku benar-benar mengenali hakikat diriku sebagai hamba yang sangat perlu untuk bergantung harap dan patuh kepadamu. Warfa'ni tu angkat aku. Bukan angkat aku dekat sisi manusia, tak. Bukan bagi manusia puji aku, mulia aku, tak. Angkat aku maksud angkat kedudukan aku di sisi engkau sampai aku ni kenal engkau. Supaya aku benar-benar kenal pada engkau. Ya Allah, angkatlah aku supaya aku betul-betul kenal engkau. Kemudiannya warzuqni, dan rezekikan aku. Rezekikan apa? Rezekikan aku supaya aku dapat patuh pada engkau. Rezekikan aku supaya aku boleh buat amal soleh. Aku boleh taat pada engkau. Rezeki dia tu. Bukan rezeki dunia aja. Kemudiannya warzuqni wahdini, hidayahkan aku, hidayahkan, bagi petunjuk. Kemudiannya wa'afini, kurniakan keselamatan pada aku. Keselamatan ni zahir dan batin. Bukan zahir sahaja, tapi zahir dan juga batin. Afiat. Afiat, kita minta afiah. Afiah kat sini terlindung daripada segala mara bencana, sama ada yang berbentuk zahir ataupun yang berbentuk batin. Sebab kita takut luaran tu sihat, tapi hati yang banyak penyakit. Jadi minta afiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Habis cerita sujud dan duduk antara dua sujud. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung berkaitan dengan tahiyat pula. Tahiyat dan bagi salam. Ya. Antara apa? Mualat antara apa? Ya, mualat antara apa? Tasbih. Main sunat tasbih. Oh, okey. Maknanya soalannya tentang semayang sunat tasbih antara 2 rakaat dengan 2 rakaat yang lagi, kena ada mualat ke tidak? Macam tu. Sebab mualat ni macam-macam. Wuduk pun ada mualatnya, kan? Sunat, itu sunat, kan? Dalam bab solat banyak mualat yang wajib. Contohnya Fatihah mualat wajib, kan? Dia bukan sunat. Jadi ada tempat mualat sunat, ada tempat mualatnya wajib. Jadi dalam bab solat tasbih, mualatnya wajib tak? Boleh tak kita buat 2 rakaat, lepas tu kita tidur dulu, lepas tu kita bangkit buat lagi 2 rakaat, ataupun habis 2 rakaat kita pergi makan dulu, habis makan sambung lagi 2 rakaat? Jawapannya yang sebaik-baiknya buat mualat, sebaik-baiknya berterusan, okey, maknanya itu yang paling afdal. Mualat tu afdal, maknanya habis 2 sambung lagi 2. Jangan pergi makan dulu, sambung lagi 2. Cukupkan tasbih tu jadi 300 kali. Sebab satu kali solat 150 kan tasbih dia, 150. So 2 rakaat tu 150. Kita nak cukupkan 300. Jadi lepas 2 rakaat kita sambung lagi 2 rakaat. Cukupkan 300, barulah kita buat benda lain. Tapi kalau kita buat benda lain dulu, boleh tak? Dia jadi juga tasbih, bukan tak jadi tasbih. Bukannya batal dah hanya solat tadi. Sebab apa? Lepas 2 rakaat hampir makan. Bukan. Dia boleh, tapi yang afdalnya adalah berterusan. Wallahu a'lam. Ya. Solat tahiyatul masjid, solat sunat subuh, okey. Sampai-sampai ya, sampai kat masjid dah azan, belum qamat lagi, sebelum qamat. Kalau dia sembahyang tahiyatul masjid dulu, selagi takut tak dan pula nak sembahyang sunat 2 rakaat yang qabliyah tu. Tak kisahlah sembahyang sunat qabliyah mana-mana pun, subuh ke, zuhur ke, asar ke. Jadi apa cara dia? Caranya adalah dia sembahyang sunat qabliyah.
Dia sembahyang sunat qabliyah tu pun dah dikira sebagai tahiyatul masjid. Dia dah dikira sebagai tahiyatul masjid. Adakah perlu diniatkan sekali dengan tahiyatul masjid ataupun tidak? Jawapannya dalam mazhab Syafi'i memang ada kedua pandangan tu. Ada yang kata kena niat baru jadi tahiyatul masjid. Ada yang kata tak niat pun dia jadi tahiyatul masjid. Sebab maksudnya yang pentingnya kita masuk ke masjid, kita mula dengan solat 2 rakaat. Tak kisahlah solat sunat apa pun. Maksudnya kalau kita solat sunat wuduk contohnya, boleh ambil semayang kan. Kita ambil semayang, kita masuk masjid. Kita solat sunat wuduk, dia jadi tahiyatul masjid juga. Ada sebagian kata kena niatkan sekali. Jadi yang paling bagus macam mana? Niatkan sekali. Mana yang niatkan sekali itu dalam hati itu tahiyatul masjid dan sembahyang sunat subuh. Ya. Qamat. Kita tengah sembahyang sunat, kita segerakan habis sembahyang sunat kita tu. Segerakan, maksudnya kita skip lah yang sunat-sunat tu. Dalam sembahyang sunat ada yang sunat, ada yang rukun kan. Ambil yang rukun lah. Sebab dah qamat, kita nak ikut imam. Jadi kita segerakan sembahyang sunat kita tu. Cepat-cepat, jangan batalkan sembahyang sunat tu. Kita tak perlu nak batalkan sembahyang sunat. Kita masih sempat lagi untuk ikut imam, tapi yang penting sembahyang kita cepatkan. Jadi tak payah tasbih. Contohnya subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi kan. Kita nak cepat buat macam mana? Waktu sujud ambil tumaninah je. Terus bangkit, duduk antara dua sujud pun tak payah baca rabbi firli warhamni, tak payah. Duduk ambil tumaninah je, sujud balik. Ambil tumaninah, duduk. Baca tahiyat pendek je. Sampai selawat tu tak payah baca selawat Ibrahimiyah. Kan? Ambil yang rukun dia. Rukun je mana? Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Bagi salam. Kan? Terus kita ikut imam yang sembahyang fardu. Apa hukum orang yang sembahyang tidak meletakkan sutrah di hadapannya? Sembahyangnya sah tetapi kuranglah pahala sunat. Maksudnya dia tak dapat sunat meletakkan sutrah. Sutrah ni sunat, dia bukannya wajib. Okey. Jadi maknanya sembahyang dia sah, tapi dia tak dapat pahala letakkan sutrah. Letakkan sutrah ni dalam mazhab Syafi'i tak mesti sutrah tu tinggi-tinggi, walaupun itu yang terbaik. Kan kita letak sesuatu yang tinggi begini kan, kita letak kat depan kita, letak kursi ke, letak meja ke, taklah apa-apa kan, tak depan kita. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i termasuklah garisan pun dikira sebagai sutrah. Jadi contoh kita sembahyang dekat masjid ada garisan kan. Garisan itu pun dah dikira sebagai sutrah. Sebab tujuan sutrah apa dia? Tujuan sutrah untuk bagi tahu kepada orang kat mana tempat sujud kita, had sujud kita. Lepas daripada tu tak apa dah. Maknanya orang nak berjalan lepas daripada tu tak apa. Yang salahnya adalah kalau dia berjalan antara seorang yang solat dengan tempat sujud. Jadi diletakkan sutra supaya orang tu tak jalan depan dia. Bila dah ada garisan, orang akan lalu depan daripada garisan. Jadi garisan itu pun dah dikira sebagai sutra dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak ada masalah, dah dapat pahala. Dia masalah bila? Masalah bila kita sembahyang contohnya kat rumah kan, dekat tengah-tengah ruang tamu. Tengah-tengah betul-betul, atas kapet. Tak ada garisan. Kapet, nala punya besar satu ruang tamu. Jadi kita pun sembahyang, Allahu Akbar. Kita tak dapat pahala meletakkan sutra. So patutnya ambil dah satu kursi contohnya, letak kat depan kita. Letak depan kita, dia jadi sutra. Cumanya walaupun garisan dikira sutra dalam mazhab Syafi'i, tetap yang lebih baik kita letakkan sesuatu supaya kita keluar daripada khilaf. Sebab sebagian ulama mensyaratkan sutrah mesti tinggi. Dia tak boleh atas garisan aja. Jadi sebagai ulama dia syaratkan mesti tinggi. Jadi letaklah beg ke, contohnya ada handbag, letak handbag ke depan contohnya. Tapi seboleh-bolehnya letakkan macam tu dengan syarat apa dia? Tidak melalaikan kita pula.
Jangan pula sampai melalaikan kita. Sutra tak ada, dia semayang kat ruang tamu, dia semayang betul-betul depan TV. TV terbuka. Jadi khayal pula kat situ. Tengok pula drama semalam punya sambungan. Lama dia nak rukuk sebab drama tu tak elan lagi. Okey. Ataupun letak handbag dia tengok pula brand handbag dia. Oh ni harga berapa belas ribu ni. Sudah. Jadi kena jaga-jaga. Yang kedua, Ustaz, adakah sama orang yang balik haji dengan balik umrah dari segi terapur dosa seperti bayi yang baru dilahirkan? Dalam hadis Nabi SAW sebut haji yang mabrur, yang balik seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Bukan semua orang menunaikan haji pun balik seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Hanya haji yang mabrur. Maknanya haji yang malam yarfus walam yafsuq, orang yang tak berkata-kata kotor ataupun membuat perbuatan-perbuatan yang kotor, yang tidak melakukan perkara yang fasik, yang tak berkelahi, yang tak bergaduh, yang tak hina orang dan sebagainya, balik seperti mana balik daripada seperti mana hari dia keluar daripada perut ibunya. Raja'a ka yauma waladathu ummuh. Sebab salah satu yang disebutkan oleh para ulama, orang yang balik daripada menunaikan haji, salah satu daripada orang yang doanya mustajab. Sebab dia suci daripada dosa. Jadi bila dia suci daripada dosa, doa dia lebih mustajab. Jadi oleh kerana itu, bila kita jumpa orang bawa balik haji, minta doa, minta dia doakan kita. Itu caranya. Orang yang baru balik daripada menunaikan haji, saya lama dah balik, cari orang yang bawa balik, cari orang yang bawa balik, jumpa, minta. Dia antara yang disunatkan, jumpa orang yang bawa balik haji ni, kita peluk dia. Orang lelaki bersama lelaki lah, perempuan sama perempuan, peluk orang yang bawa balik haji, sebab nak dapat keberkatan. Dia bawa balik daripada tempat yang mulia. Lepas tu dia baru diampunkan dosa dan sebagainya. Satu lagi adalah kita doakan dia juga, doa supaya dia mendapat haji yang mabrur, doa supaya dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah, dan doa supaya segala perbelanjaan dia Allah Ta'ala gantikan. Perbelanjaan pergi haji ni tinggi, jadi moga-moga Allah menggantikan untuk dia. Lepas tu satu lagi adalah kita minta pula dia doakan kita, sebab dia baru pulang seperti mana hari Allah Ta'ala lahirkan dia di dunia ni daripada perut ibunya. Allahu a'lam. Ya. Ya. Solat berjemaah, jamaah. Okey. Soalan berkaitan dengan solat jamaah. Jamaah dia ada dua kan? Jamaah takdim, jamaah takhir. Jamaah ta'iyah tak masuk dah. Jamaah takdim, jamaah takhir. Takdim mesti ada mualat. Takhir sunat ada mualat. Dia ada dua lain. Takdim semayang zuhur, semayang asar pada waktu zuhur. Lepas habis semayang zuhur, terus bangkit buat semayang asar. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Contoh, dia baca doa dulu dengan imam, buat wirid dulu. Habis wirid, doa dengan imam kan, macam-macam baca. Lepas tu baru dia nak sembahyang asar. Tak boleh. Sebab dia jamak takdim. Jamak takdim dia mesti berturut-turut, antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, ataupun antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Dia tak boleh ada jarak waktu yang panjang, yang mana terputus antara keduanya mengikut uruf. Maksudnya mengikut orang kata, ini dia ni nak sembahyang ke tidak sebenarnya ni. Berbeza dengan takhir. Takhir mualat tu sunat. Maknanya kalau dia tak buat mualat pun boleh. Contoh, dia sembahyang zuhur pada waktu asar, jadi dia pun sembahyang asar dengan imam. Habis sembahyang asar dengan imam, dia baca dulu wirid, doa apa semua dengan imam. Habis baca doa semua, salam-salam dulu dengan semua jemaah, sembang pula dengan jemaah ni. Bila balik kampung, jumpa sembang. Lepas tu dia bawa, aku ni nak sembahyang zuhur ni, jamaah takhir tadi ni, baru sembahyang zuhur. Boleh. Boleh, masih lagi dikira sebagai jamaah.
masih dikira sebagai jamak. Tapi dia dah terlepas lah sunat mualat tu. Sunat mualat bagi jamak takhir. Itu antara perbezaan takdim dengan takhir. Antara perbezaannya adalah mualat. Antara perbezaan juga, takdim mesti mula dengan solat yang pertama dulu, baru solat yang kedua. Takhir boleh dan disunatkan buat yang pertama dulu baru yang kedua. Tapi boleh buat yang kedua dulu baru pertama. Boleh. Tapi disunatkan, dia bukan diwajibkan. Buat yang pertama dulu baru yang kedua. Itu beza antara takdim dengan takhir. Ya. Nasib lah. Nasib lah. Tunggulah saat nanti baru semayang pula. Terputus mualat dia. Kecuali wuduk sebelah dia je lah. Kalau dia baru nak pergi buka telekong, dia nak pergi ke toilet pula, apa semua, lama pula ke toilet, mai pula, habislah mualat dia. Tapi kalau ada bekas air dekat tepi dia, dia terbatal je terus habis semayang. Macam kalau kita dekat Mekah kadang bawa spray kan, ambil yang wajib je kan, cepat dia, dah sambung terus semayang berikutnya. Itu boleh. Maknanya tak terputus lagi mualat dia, bergantung mualat. Kalau lama dia jadi kena buat lain. Maknanya asar nanti baru semayang pula. Ya. Takhir, takdim. Nak ubah niat tu boleh? Boleh. Nak ubah niat dari takdim kepada takhir, nak ubah niat dari takhir kepada takdim pun boleh. Dah lepas. Ya. Boleh. Okey, azan zuhur kita niat nak takhir. Aku nak sembahyang zuhur atau asar sehari. Sekali tiba-tiba pukul 3 petang kita berhenti R&R, kita nak sembahyang zuhur dengan asar takdim. Boleh. Begitu juga sebaliknya. Waktu zuhur kita kata aku nak sembahyang takhir lah. Aku nak sembahyang takdim lah. Kan aku nak sembahyang zuhur, asar dekat R&R. Sekali sampai R&R penuh pula orang. Allah, ramai sangat orang ni. Tak apalah takhir je lah. Boleh, tapi dengan syarat dalam waktu zuhur tu mesti ada niat takhir. Maknanya berhenti R&R tu masih waktu zuhur lagi kan? Masih waktu zuhur lagi. Ramai sangat orang ni. Takhir je lah. Boleh. Yang tak boleh, niat takdim, tak ada niat nak takhir. Sedap-sedap pukul 5 petang lah. Maknanya tak ada niat nak takhir. Tengok-tengok dah pukul 5 petang. Dah pukul 5 petang dah masuk waktu asar. Okey. Jadi apa tu? Jadilah zuhur dia qada. Mungkin dia tak perasan. Mungkin kadang-kadang lena. Contohlah suami isteri, suami bawa kereta. Isteri tidur kat sebelah. Waktu zuhur dah niat nak sembahyang. Tanya suami, kita nak sembahyang zuhur kat mana ni? Ni R&R depan ni sembahyang lah. Contoh kan? Berapa lama lagi? Sejam lagi. Sejam lagi kita sampai R&R. Okey, tak apa. Dia pun hilang. Lena. Sedap-sedap pukul 5 dah. Bang, awak tak berhenti? Penuh. Suami kata, penuh R&R tadi. Habis? Ni kita berhenti R&R depan ni pukul 5 petang. Ya. Jadi macam mana dengan sembahyang kita tadi? Sembahyang kita tadi kita boleh sembahyang zuhur tu pada waktu asar, tak berdosa. Tapi dia tak jadi jamak lah. Dia jadi qada. Qada dengan keuzuran. Tak ada masalah sebab tidur kan salah satu daripada keuzuran. Jadi tak ada masalah. Dia yang salah kalau tak mau sembahyang. Waktu zuhur tak mau sembahyang. Sampai waktu asar dapat hidayah. Sembahyang ah. Jadi dia pun sembahyang. Dia tak jadi jamak. Dia jadi qada. Tapi berdosa tak? Berdosa lah, dia tak mau sembahyang. Jadi niat takhir mesti ada pada waktu zuhur. Niat takhir mesti ada waktu zuhur, baru jadi jamak takhir. Zuhur ke waktu asar. Zuhur asar ni mungkin panjang waktu dia. Maghrib isyak lah paling simpul sekali. Paling senang berlaku maghrib isyak lah. Sebab maghrib pendek. Terlepas satu R&R je habis maghrib. Ya, contohnya. Jadi kita pun niat takhir.
Tak siap, senang. Zuhur kan panjang, lepas tu ada lagi, banyak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh. Okey. Betul. Ya. Okey. Soalan jamak takdim ke takhir lebih afdal? Dia tengok pada situasi. Pertamanya, kita bergerak waktu zuhur ke waktu asar. Maksudnya kita dalam keadaan musafir, tapi kita berhenti dalam keadaan berhenti ni maknanya berhenti subuh lah. Maknanya kita belum gerak daripada contoh, kita pergi ke Kuala Lumpur selama 3 hari. Okey. Kita ada dekat Kuala Lumpur tu sampai pukul 3 petang, baru kita nak bergerak balik Kedah. So waktu tu kita ada di Kuala Lumpur. Jadi lebih afdal untuk kita jamak takdim dulu, zuhur dengan asar. Tapi kalau kita dah bergerak pukul 12, maka lebih afdal kita jamak takhir. Lebih afdal kita jamak takhir berbanding dengan takdim. Kita akan sampai dekat area-area dekat Kedah katalah pukul 5 petang contohnya. Okey. Jadi kita jamak takhir lebih afdal daripada jamak takdim. Jadi dia bergantung kepada keadaan juga. Kita tak boleh kata jamak takhir lebih afdal dalam semua keadaan, bukan juga jamak takdim lebih afdal dalam semua keadaan. Dia kalau kita dipanggil nazilan, in kana nazilan fi waqti zuhri, kalaulah dia turun pada waktu zuhur, hanya dia berhenti, dia relax apa semua, dia dah duduk dekat tempat tu 2-3 hari contohnya kan, pada waktu tu. Ataupun contoh kalau dia travel ke Kuala Lumpur kan, waktu zuhur dari Kedah sampai di KL waktu asar contohnya, maka lebih afdal dia jamak takhir. Tempat yang mana dia relax, tempat yang mana dia rehat, lebih afdal daripada dia semayang dekat tempat yang dia berhenti betul-betul untuk semayang. Faham? Jadi lebih afdal dia semayang tu dalam keadaan dia dah tenang, dia dah sampai, dia jamak kat situ, lebih afdal. Itu yang Syekh Fahmi Zamzam buat. Betul apa yang Syekh Fahmi Zamzam buat tu bertepatan dengan apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ulama mazhab lain memang ada berbeza-beza pandangan dari sudut mana lebih afdal antara jamak takdim dengan takhir tanpa mengira perjalanan. Hanya contoh kalau bukan waktu dalam perjalanan, mana yang lebih afdal? Baca kita pun katalah bukan dalam perjalanan, kita duduk 3 hari kat tempat tu. Jadi memang kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir kan. Dan zuhur pun kita tak berjalan, asar pun kita tak berjalan. Jadi mana nak buat? Jamak takdim ke jamak takhir? Dalam mazhab Syafi'i dua-dua pandangan tu ada. Ada yang kata jamak takdim lebih afdal sebab kita cepat-cepat selesaikan kita punya tanggungjawab. Ada yang kata jamak takhir lebih afdal sebab waktu zuhur berpanjangan sampai ke waktu asar. Maknanya dia masih lagi dalam waktu. Jadi solat itu kita sembahyang pada waktunya, zuhur dan asar, berbanding dengan kita memindahkan waktu asar ke waktu zuhur. Jadi ini perbincangan para ulama lah. Memang ada yang kata jamak takhir lebih afdal walaupun pilihan sama. Jadi bergantung. Caranya bagi kita orang awam sebenarnya pilih je lah mana yang lebih selesa untuk kita. Tak ada masalah. Ni hadiah daripada Allah. Kita boleh jamak takdim, kita boleh jamak takhir. Ya. Tidak. Dia tak dikira sebagai orang yang lalai daripada melakukan solat. Yang wailun lil musallin kan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Tak, dia tak termasuk sebab memang rukhsah tu dah ada. Bukan kita yang ngada-ngada tak mau semayang tu waktu zuhur. Kan? Kalau kita ngada-ngada tak mau semayang waktu zuhur, nak semayang waktu asar, betul, kita termasuk di kalangan orang yang lalai daripada melakukan solat. Tapi kalau orang yang jamak takhir, dia tak dikira sebagai melambat-lambatkan solat. Dia tak dikira sebagai melambat-lambatkan solat, sebab memang itu hadiah daripada Allah. Untuk orang yang bermusafir, memang dia boleh solat zuhur pada waktu asar. Dia bukan saja-saja nak melambat-lambatkan. Jadi dia tak dikira sebagai melalaikan daripada mengerjakan solat. Tak ada masalah langsung untuk dia semayang jamak takhir. Kerana Nabi SAW, baginda adalah makhluk yang paling mulia, paling rajin beribadat, paling mengutamakan waktu solat, tapi baginda sendiri yang mengajarkan jamak takhir. Bukan kita pandai-pandai, kan? Jadi tak ada masalah untuk orang buat jamak takhir, dan dia bukan dikira sebagai melambat-lambatkan solat. Wallahu a'lam. Okey, cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni. InsyaAllah esok kuliah saya di Ipoh dan Gopeng. Hari Isnin di Shah Alam, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hari Ahad dan Isnin, esok lusa jangan lupa puasa sunat. Dan kalau boleh puasa sekali dengan Selasa. Ahad, Isnin, Selasa. Tak mampu puasa 3 hari, puasa 2 hari. Ahad dan Isnin ataupun Isnin, Selasa. Tak mampu puasa 2 hari, puasa sehari, iaitu puasa pada hari Isnin, hari Ashura. Hari Ashura disunatkan juga melapangkan rezeki bagi kaum keluarga. Allah rezekikan untuknya sepanjang tahun, melapangkan rezeki untuknya sepanjang tahun. Hari Isnin juga, hari Ashura, disunatkan untuk kita menggembirakan anak yatim, menziarahi orang soleh, dan memuliakan hari tersebut seperti mana kita muliakan hari-hari yang mulia yang lain, iaitu dengan membersihkan diri, berwangi-wangian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla shar, Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akira birida minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. Wassalatullahi ta'ala al-Mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa, wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa, wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.